Sebab tu orang panggil muka. Dia lebih kurang dengan bahasa Arab juga, tu latar belakang dia. Dari segi bapa dipanggil gitu. Tak apalah. Itu sebab dia sebut ghurrah. Sebab ghurrah ni tidak nampak jelas dari segi bahagian dia. Sebab kalau kita kata muka, sekatu dah. Kalau tangan, dia orang panggil tangan lagi. Kaki, betis ni pun orang panggil tak kaki lagi. Tapi kalau muka, sekatu dah. Kalau pergi lebih sikit, bahagian lain dah. Tekak dah. Hak ni telinga dah. Hak ni kepala dah orang panggil. Orang tak panggil muka dah. Sebab tu dia sebut ghurrah. Orang yang terima hak ni sebagai hak Nabi SAW, dia kata penggunaan dia tu, macam Imam Syafi'i, penggunaan ghurrah tu, dia pilih perkataan tu menunjukkan dia ni tinggi. Nabi sesuai dengan Nabi. Ini bukan kalam Abu Hurairah. Hak Nabi SAW sendiri ni, hak ni. Sebab apa? Dia tidak pilih faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu ataupun wa hajalatihi. Dia tak sebut gitu. Dia sebut ghurrah saja. Ini menunjukkan orang bijak kecil. Abu Hurairah pun pandai juga, tetapi Nabi SAW lebih sesuai lagi. Sebab apa? Sebab Nabi, dia kecil tu memang dia pilih bahasa tu memang kena tepat. Hak ni, hak orang muskil ni ghurrah. Tahjil tu orang tak muskil. Bahagian kaki tangan tu orang tak muskil. Hak muskilnya hak ni. Hak tu dia sebut, menunjukkan lebih molek. Walaupun hak disebut dalam Quran itu adalah had, tetapi kalau kita pelebih sikit, itu adalah molek. Itu adalah molek. Kita pelebih bahagian muka, itu adalah molek, lebih yang meyakinkan. Orang-orang yang kata muka ni sekat tu saja. Bahkan ada yang mengatakan ni bahagian ni kan, lepas pada ni saiben ni, lepas pada ni bukan muka dah. Muka ni sekat saiben tu. Baik, bagi demo hak kata gitu pun, dia kata kalau basuh pakai kali belakang molek dia kata. Orang kita ambil hak tu lah, ambil hak paling molek. Hak tak ada khilaf. Alah ke molek tu tak apa. Hak moleknya gitu. Jangan ambil hak tak molek. Sebab makanan lah kita pilih hak molek kan. Kalau nak kira mazhab Hanafi, tak ada tempat ninah pun tak apa maya. So, tak baca kau satu senyap duk alik belakang tu ia. So, kau satu tak baca. So, semaya. Tehah pun tak baca. So, semaya. Bagi dia. Tapi apabila kita nak guna untuk kita, sebab makan kedai kita pilih hak tak tutup molek, kita tak sih. Ini semaya pun kita pilih hak paling baik. Syafi'i kata sapu dua lah rambut boleh dah, sapu kepala. Tapi ada hak kata tak boleh, kena sapu semua. Kalau tidak tak sah semaya. Siapa tak sah, dia kata lebih baik kita jaga hak tu, kita jaga hak paling molek sekali. Buat tu. Itu faedahnya. Kalau kita belajar hadis ni bukan makna nak ambil hak senang dah. Ambil hak paling molek, hak paling sempurna. Dalam semua tu hak tak ada khilaf kepada dia. Hak ni semua kata, walaupun dia kata sekat ni yang mukun, tapi kalau kita tambah lagi, dia kata lagu mana jadi kurang ke? Tak. Dia kata molek juga. Jadi kita pakai hak tu. Kita pakai hak tu. Bab man la yatawadda min asy-syak hatta yastayqina. Nak berhenti sekali tak? Ada ya? Ada. Wallahu a'lam. Kalau gizi itu panjang mana? Ini yang rajih mana manisata minkum tu mana kata-kata Abu Hurairah lah. Tak. Kata-kata Nabi SAW. Ana berpendapat begitu sebab Imam Bukhari dia amari hal tu. Dan Nu'aim Al-Mujmir walaupun dia seorang, tapi dia tu orang thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Mengikut kaedah hadisnya, tambahan orang yang thiqah kita boleh terima. Dan tidak jelas kalau kita tengok ayat dia tu, nampak kebijaksanaan dia tu. Dan ini nampak bercahaya lah, supaya hak sebelum tu juga. Orang yang kasih terima tak apa lah, biarlah. Ya. Soalan ni dulu. Ni ada soalan dah ni. Rajulun min hadal maut apa dia? Tak dipastikan. Gitu ya. Seorang lelaki dari Hadramaut gitu. Tak dipastikan. Ni berkenaan dengan air semaya juga. Adakah jadi sunnah basuh tekuk basuh leher?
ketika berwudu. Ni termasuk dalam masalah khilaf, masuk dalam masalah khilaf. Kebanyakan ulama tidak terima, tapi satu pendapat dalam Syafi'i, dalam Hanafi terima. Ni sebagai sunnah. Kalau ada orang yang tak terima tu, dia kata kalau ada pun dalam hadis yang menunjukkan begitu, ia menunjukkan Nabi SAW buat untuk tabrid, untuk menyejukkan saja, bukan sebagai satu anggota wudu. Tidak, satu anggota wudu yang sunat. Tidak. Dia begitu. Jadi hak moleknya gitulah. Tidaklah. Tidak. Sebab apa? Dalam hak kebanyakan hadis-hadis yang sahih, yang kuatnya tak ada. Hak ada ni pun ada juga hak kuat, boleh dipakai lah, boleh pakai. Dengan sebab itu kita tak boleh juga tolak siapa kita kata bid'ah ke, tak kena. Sebab ada juga hadisnya. Cuma orang yang tak sepakat tu, dia kata buat gitu tu untuk tabrid, untuk menyejukkan. Seperti Ibnu Umar basuh kaki 7 kali. Jadi ada sebab lain. Sebenarnya 3 kalinya. Begitulah kita, maknanya kalau kita buat tu ada maksud kita, tak apalah. Kalau kita anggap sebagai sunnah, sejuk pun kita, itu musim sejuk pun kita sapu juga, pasal nak dapat sunnah. Sedangkan hak ni sesuai musim panas saja. Kalau panas, jadi susah-susah pula kita kena sapu tekak. Jadi hak molek tak sah lah. Sebab hak lebih sahih, hak lebih kuat, hak lebih banyak tak ada hak tu. Tapi kalau orang nak buat, tak apalah. Kalau nak buat bukan niat sunnah, niat saja nak niat saja nak sejuk, gitu tak apa. Tapi kalau kita ingat sunnah, mana kalau sejuk pun boleh jadi kita buat. Itu benarnya. Dengan sebab itu kita kena ambil pendapat hak kebanyakan tadi, iaitu untuk sejuk saja tak apa, ada sebab. Sebab kalau basuh kaki Ibnu Umar tu ada sebab. Basuh kaki. Adakah menjadi sunnah pada setiap kali hendak solat kita baca surah An-Nas? Tak ada. Cuma itu termasuk dalam sajalah, saja ambil berkat, gitulah. Seperti Rasulullah SAW diajarkan untuk mengelak daripada waswasah, daripada gangguan syaitan, dan dia termasuk dalam muawwidhatain, kan? Dua surah pelindung, boleh jadi baik untuk orang yang waswas, untuk menolak tu. Tetapi secara khusus tidak ada Nabi SAW ajar, walaupun untuk orang waswas pun tak ada. Gitulah. Tapi kalau nak buat sekadar takdir, jangan kata sunnah. Jangan kata sunnah. Hak sunnah ada tu dalam bab lain, bukan ketika nak sembahyang. Bukan ketika nak sembahyang. Hak ketika Nabi kena sihir, dia baca hak ni, Allah SWT suruh baca, Jibril suruh baca, tu iyalah hak tu. Tapi pada ketika ni tak. Tak baca era iya tu boleh tu. Macam mana? Yang wedding kan semua ada baca kan. Mana sebagai tidak hadis lah, tidak hadis. Sebagai doa gitu saja, tak apa. Tapi dia sebut tu hadis. Tak kena tu. Hadis tu tak kuat. Tak boleh lah. Adakah menjadi sunnah pada setiap kali selesai membaca Quran kita baca Sadaqallahul Azim? Tidak. Boleh baca saja. Boleh baca saja. Dan ada pun di dalam hadis pun ada juga sebut gitu, tapi tidak sama. Tidak sama. Dalam hadis bila dia ada baca Quran, lepas tu Sadaqallahul Azim, ada. Tetapi tidaklah pada setiap kali baca. Jadi ini hanya sekadar menguatkan. Kalau kita tak kata gitu pun kita percaya gitu dah, kan? Yang keempatnya, ketika tu imam selesai baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka adakah sunat bagi makmum baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Itu pun ada khilaf. Itu pun ada khilaf. Tetapi kalau nak baca boleh. Sebab hadis, memang ada hadis pun bila baca gini bala wa ana ala dzalika minasyahidin, tapi dia tidak sebut khusus dalam sembahyang, tidak. Bila siapa-siapa baca, kita sendiri baca ke di luar sembahyang, moleklah kita kata gitu. Kalau dalam sembahyang pun tidak bercanggah. Sebab ini termasuk di dalam doa, pengakuan, gapo dia, semua tu tak apa, tidak bercanggah. Apalagi ada hadis, walaupun dia tidak sebut dengan jelas dalam sembahyang, setiap kali baca di dalam sembahyang, tidak gitu. Tapi boleh baca. Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ke apa, dia kena hak tu.